Okey, hai Assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu tanaman anda. Hari ni saya nak share dengan korang macam mana cara kita nak kira capacity pump dengan saiz pipe yang kita perlukan dekat kebun. Sebab ramai juga yang tanya saya, pakai pipe saiz apa? Nak pakai pipe 16mm ke, pakai pipe 20mm ke? Jadi hari ni saya nak share dengan korang macam mana kita nak kira saiz pump dengan saiz pipe yang sesuai untuk kebun kita. Okey, first thing first, yang ni ialah kebun yang saya usahakan dan saya pakai benda ini. Ini wajib pakai. Ini jenama Netafim. Dia punya rating ada tulis dekat sini. Kalau korang boleh nampak rating dia. Okey, 2 tu, nampak 2. 2 liter sejam. Kita dah dapat 2 liter sejam tu. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena kalikan plot kita ni ada berapa polybag. Okey, cara kira dia senang je. Benda tu kan 2 liter, jadinya 2000 2000 ml kita kena bahagikan dengan 60 minit. Jadi ianya bersamaan dengan 33 ml untuk satu dripper. 33 ml seminit dia keluar untuk satu dripper. Jadi kita kena kalikan. Macam dekat kebun saya ni, yang belah sini saya buat 4000, belah sini saya buat 4000. Jadinya saya nak kira sebelah dulu. Okey, cara kira dia kos 33 ml ni kita kena kalikan dengan 4000 lah. Sebab satu pump saya jalan 4000. Jadi, apa kita dapat? Kita dapat 133,000 ml. Kita kena bahagikan dengan 1000. Yang ni untuk kita tukar daripada unit ml kepada unit liter. Jadi kita keluar lebih kurang 133 liter air dalam masa 1 minit. Maksudnya, sebelah sini dia akan keluar 133 liter air. Yang belah sini pun dia akan keluar 133 liter air dalam masa 1 minit. Yang ni kita kena tahu. Benda yang kita kira tadi tu dinamakan flow rate. Jadi data yang pertama kita perlukan ialah flow rate. Lepas tu kita perlukan data yang kedua iaitu pressure. Tapi pressure ni kita kena bahagi kepada 4 benda. Okey, kejap saya tunjuk apa 4 benda yang diperlukan dalam mengira pressure. Okey, perkara pertama yang kita perlu tahu ialah berapa perbezaan antara hujung ni dengan hujung sana. Dia punya perbezaan ketinggian. Perbezaan ketinggian dekat kebun saya ni lebih kurang dalam 1 kaki. Antara depan dengan belakang perbezaan ni 1 kaki je. Perbezaan pertama ini dipanggil sebagai lift. Data yang kedua kita perlukan ialah elevation, iaitu sumber air kita dengan kita punya pump kat sana, saya letak pump saya. Berapa perbezaan dia? Kalau kita punya air tu below, bawah daripada orang panggil ground level, iaitu kita kena tambahlah dia punya ketinggian. Kemudian data ketiga yang kita perlukan ialah dia punya operating pressure. Ini kalau saya google operating pressure dia antara 1.5 bar ke 4 bar dia punya operating pressure. Kalau operating pressure ni tak sampai bawah daripada itu, air tak akan keluar daripada benda ni. Okey, lepas kita dah dapat data yang 3 tu, data yang terakhir kita perlu dapatkan ialah friction loss dia. Apa yang kita perlukan ialah kita perlukan jarak ini sampai hujung tu dalam kiraan kaki. Yang ni lebih kurang saya ada lebih kurang dalam 300 kaki. Sebab yang ni sebatang pipe ni dah 100 meter. Jadinya saya ada lebih kurang daripada belakang sampai ke sini 300 kaki. Sampai ke pump sampai ke rumah pump. Sekarang kita dah dapat data yang saya perlukan tu. Jom kita balik ke rumah untuk buat kiraan. Macam kita dah tengok tadi dekat kebun, apa yang kita perlukan, data yang kita perlukan ialah yang pertama kita perlukan lift. Yang kedua kita perlukan elevation. Yang ketiga kita perlukan operating pressure. Dan yang keempat kita perlukan ialah friction loss. Okey. Lift. Apa itu lift? Macam saya dah cerita tadi, lift dia macam ni tau. Okey. Ini ialah tempat kita punya kebun Okey. Kebun kita macam ni. Kalau anda kata kebun kita agak menaik, ini ialah tempat rendah, ini adalah tempat tinggi, kita kena kira berapa dia punya lift. Ini ialah lift. Okey. Ini ialah lift. Berapa banyak? Dan pastikan yang pastinya motor korang kat bawah lah. Kalau motor korang dekat atas, maksudnya lift korang kosong lah. Dia tak ada menaik. Okey. Yang tu yang pertama. Yang tu ialah lift. Okey. Elevation pula. Elevation ni lain sikit. Elevation ni dia dekat sini. Ini ialah kita punya air. Sumber air Kita punya sumber air. Dan pump kita berada di atas. Jadinya dia sedut dekat sini. Okey, baru dia tembak dekat atas.
Ni pergi, yang ni dia sedut. Okey, faham? Dan ini ialah dia punya elevation. Ini ialah elevation. Okey, saya tulis ele je. Elevation. Ini ialah elevation. Operating pressure pula, saya terangkan balik. Operating pressure ialah pressure kita punya emitter tu. Okey, yang kita punya emitter warna pink tu, saya tunjuk 2 liter sejam tu, emitter tu. Okey, emitter tu dia 2 liter per hour. Dia punya operating pressure ni kita kena dapatkan online. Apa yang saya tahu ialah operating pressure untuk 2 liter sejam ni ialah lebih kurang dalam 30 PSI. Okey, 30 PSI dia punya operating pressure. Anda kata bawah daripada 30 PSI dia tidak dapat berfungsi ataupun dia berfungsi dengan tidak sempurna lah. Okey. Kemudian, apa yang kita perlu tahu lagi ialah friction loss. Okey, friction loss. Apa itu friction loss? Okey, saya terangkan sekali lagi. Friction loss dia macam ni tau. Ini saya belajar waktu degree dulu, fluid mechanics. Friction loss tu dia macam ni. Ini ialah kita punya pipe. Okey. Ni keratan rentas pipe kita Okey, ni pipe kita. Okey, keratan rentas pipe kita. Dan air ada dalam ni. Ini ialah air. Okey. Sebagai contoh, air tu bergerak ke arah sini. Nampak? Air tu bergerak ke arah sini. Dinding-dinding pipe ni dinding pipe ni, yang ini, dia ada geseran. Dia bergesel dengan air tu. Bila dia bergesel dengan air, dia akan mengakibatkan pressure kita akan jadi rendah. Faham dekat situ? Lagi panjang pipe kita, dia punya hipotesis dia, lagi panjang pipe, lagi tinggi friction loss kita dan mengakibatkan pressure kita makin drop. Okey, jadinya korang kena faham ni dulu. Sebab tu lah saya tak berapa berkenan. Sebagai contoh, macam orang buat piping macam ni, lepas tu dia pusing macam ini, lepas tu baru ada lateral dekat situ ataupun subline. Ini panjang ni. Bila dia terlalu panjang, dia akan ada friction loss yang tinggi. Friction loss ni dikira pula berdasarkan 100 kaki. 100 feet. Setiap 100 feet ni dia ada loss dia. Jadinya kalau pipe ini kita pusing pun udah sampai 200 atau 300 kaki, jadinya korang boleh bayang tak friction loss dia berapa banyak dekat situ? Okey, nampak tak? Okey, bila kita dah tahu segala-gala benda ini, apa yang ada dekat dalam pressure, barulah kita boleh kira menggunakan House of Friction. Boleh nampak ada kan? Saya tulis kan? House of Friction. Okey, House of Friction ni, apa yang kita perlu ada dalam ni, macam yang saya ajar mula-mula tu, ialah kita kena ada flow rate. Flow rate tu macam ni kita nak kira, is very simple lah. Flow rate, okey, saya buat dia punya kiraan pasal flow rate. Korang kena kira sikit lah. Yang ni orang kata apa, kita belajar matematik sikit. Benda senang aja, tapi korang kena faham fundamental je. Dia tak boleh lah kita main ikut aja orang buat macam itu, kita buat macam itu. Orang pakai pam itu, kita pakai pam itu. Lepas tu bila hari tak sampai, dah nak buat macam mana, kita dah tak faham dia punya basic. Okey, sekarang ni kita cerita bab flow rate pula. Okey, flow rate Okey, flow rate apa yang saya pakai tu ialah emitter yang saya pakai tu, dia 2 liter sejam per hour, 2 liter per hour, ataupun bersamaan dengan kita bahagi dengan 60 saat 60 minit. Kita bahagikan dengan 60 minit, kita akan dapat 33 ml per minit. Jadinya kita kena kali lah dengan berapa banyak polybag yang kita ada. Sebagai contoh, saya kira untuk kebun saya tu 4,000 polybag.
kita kena kalikan dengan liter Ini ml, kita convert jadi liter dulu. Sebab dekat dalam ni pun flow rate ni kita kena kira dalam liter, kemudian baru kita convert kepada gallon. Okey. Berapa liter? Okey. Kita kira 4000 polybag kali dengan 0.033. Ni liter dalam unit liter. Bersamaan dengan 0.033 bersamaan dengan 132 liter per minit. Liter per minit. Okey Lepas tu kita kena convert liter per minit ni kepada gallon. Yang ni straightforward saja. Tukar kepada gallon, kita kena bahagi dengan 3.785. Okey, 132 bahagi dengan 3.785. 34.8 kita genapkan jadi 3.5 GPM, gallon per minit. Okey, kita dah dapat. Ini flow rate kita. Okey, saya sediakan satu carta, satu house of friction yang kita gunalah. Okey, house of friction yang kita buat tu. Okey, sini minta maaf sepah sikit. Okey, ini house of friction yang saya buat. Okey, saya letak. Kenapa dia panggil house? Nampak ni macam serombong lah. Okey. Okey, kat sini kita dah dapat 35 gallon per minit. Okey. Apa yang ada dekat setiap satu ni? Kita tengok pada sini balik. Ni kalau korang nak screenshot, korang boleh screenshot. Okey, kita tengok. Yang ni kita ada lift. Okey, lift kita berapa? Macam kebun saya, kita ambil lah sikit kan. Lift dia lebih kurang dalam 2 kaki. Okey, kita letak 2 feet. Semua dalam ni kiraan kaki. Feet. Okey, 2 feet. Ini ialah lift. Okey, elevation kita, saya punya kebun tu kosong lah. Kosong feet. Sebab apa? Sebab kita punya tangki kat sini, pumpnya kat sini. Jadinya apa je nak tarik airnya kan. Jadinya dia kosong lah. Dia punya elevation ialah kosong. Sebab tangki dekat sini dan tangki, orang kata sumber air lebih tinggi daripada pump. Elevation dia ialah kosong. Kemudian pressure tadi, operating pressure saya dah cerita 30 PSI. Tapi kita kena convert kepada feet. Kita kena convert kepada feet. Okey, macam mana kita nak convert kepada feet? Korang boleh tengok ni. PSI convert kepada feet kali 2.31. Okey, berapa tadi? 30 kali 2.31. Kita akan dapat 69.3. 69.3. Yang ni ialah pressure. Okey, pressure kita. Kemudian friction loss. Okey, kat sini kita akan kira saiz pump kita. Macam mana kita nak dapatkan friction loss kita. Kat sini kita memerlukan satu carta yang dipanggil ialah carta friction loss. Ini Melayu dah lah. Friction loss chart. Kita kena pakai benda tu. Jom kita tengok kepada friction loss chart. Okey, sekarang kita pergi kat friction loss chart kita. Kita kena tengok balik pada kita punya house of friction tadi tu. Kita tengok balik ni. Okey, house of friction tu kita punya gallon tadi berapa? 35 gallon per minit. Sebab apa perlu pakai gallon? Sebab friction loss chart saya ni dia gunakan gallon Tengok sini. Flow GPM. Okey, dia menggunakan gallon. Jadinya macam mana kita nak kira tu? Kita kena tengok pada kita punya flow rate dulu. Okey, kita tengok pada flow rate kita dulu. Okey, tengok pada 35 gallon. 35 korang boleh tengok sini ialah 35. Okey, ini 35 Lepas tu kita kena elakkan yang ada tanda ni. Ni merah lah saya panggil. Ini red zone. Sebab apa red zone? Kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada tulis kat bawah ni Area of chart indicate velocity over 5 feet per second. Maksudnya dia terlalu laju lah air dia. Jadinya sangat bahaya lah untuk kita gunakan. Okey, kita sambung balik kita punya ni tadi. Saya adjust balik dekat 35. Okey, korang boleh tengok dekat 35 ni,
kita nak elak yang warna merah. Mana yang kena Mana yang kena. Okey, kita dah nampak sini 3.34 itu ialah friction loss kita. Bila kita tengok balik dekat atas ni, korang boleh nampak tak? Ini ialah saiz pipe. Saiz pipe bermaksud yang sesuai dengan kebun kita ialah saiz 2 inci. Ini ialah saiz yang sangat sesuai untuk kita jadikan main pipe. Kalau kita nak guna 1 inci setengah pun boleh. 1 inci setengah ni bermaksud 50 mm lah. 50 mm. 2 inci dia 63 mm. Okey, kita nak guna 50 mm pun boleh. Murah sikit sebab dia masih atas sikit daripada, orang kata apa, atas sikit lah daripada merah ni. Baru jejak-jejak merah aja. Tapi kat sini dia masih belum merah lagi lah. Okey, kalau kita nampak dekat sini 3.34, ini bermaksud, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok balik dekat atas ni, dia tulis, saya padam. Okey, tengok dekat atas ni, PSI loss per 100 feet of tube. Maksudnya setiap 100 kaki dia ada kehilangan dia. Jadi kita tengok balik dekat tadi sini, berapa yang kita pakai. Saya buang ni kejap. Berapa yang kita pakai untuk 35 gallon. Kita boleh pakai 3.34 ataupun 5.5. Okey, kita boleh pakai dua ni. Okey, kita back kepada pengiraan kita. Okey Tadi apa yang saya tengok tadi, kalau kita pakai pipe 50 mm, kita punya friction loss ialah 5.50. Okey, kalau kita pakai pipe 63 mm ataupun 2 inci, kita punya friction loss ialah 3.34. Okey, kita tengok macam ni kita nak kira. Korang boleh nampak tak? Ini layout kebun saya. Layout kebun ialah 330 kaki. Bermaksud yang ni kita kena kali. Kita kena kali dengan 3.3 lah. 3.3. 330 kaki. Kita kena kali. Ni pun sama. Kita kena kali 3.3. Okey, kita kali Kita buka balik kalkulator. Okey, berapa kita kena kira tadi? Kita buka balik kalkulator, kita kira 3.3 kali dengan 5.5. Okey, yang pertama kita dapat 18.15. Yang ni dalam PSI, okey? Okey, lagi satu 3.34 kali 3.3. Okey, ini ialah 11.02 PSI. Berbalik kepada kita punya unit tadi. Nampak ni? Friction loss nak unit kaki. Jadi kita kena kalikan dengan 2.31. Okey. 11 ni kali dengan 2.31 bersamaan dengan 25. Kat sini kita dapat 25 Saya terus pancung sini 25 feet head. Dia punya bacaan dia. Okey, yang ni tadi berapa tadi? 18.15 kali dengan 2.31 bersamaan dengan 41.9. Korang boleh nampak tak perbezaan dekat sini saja dah banyak gila. Sebabkan kita guna pipe kecil je, dia punya perbezaan friction loss dia lagi tinggi. Maksudnya bila kita guna pipe 50 mm, kita loss 41 feet. Orang panggil apa? Feet head. Kita hilang 41 feet head. Kita punya friction loss lah. Okey, kita masukkan balik dekat kita punya carta ni tadi. Okey, mula-mula saya akan masukkan yang 41 41.9. Okey, kita masukkan 41.9. Jadi kita tambah semua ni. Jadinya berapa? 41.9 kita bundakan jadi 42. Campur dengan 69, kita letaklah 70. Senang. Lepas tu kita campur lagi dengan 2. So kita akan dapat 100. Ni kalau kita pakai 50 mm saya tunjuk 50 mm, kita akan dapat 114 feet head orang panggil. Feet per head. Ini kiraan dia. Kita dapat 114. Kalau kita pakai yang pipe 63 mm ataupun 2 inci, kita akan dapat ni 25. Okey, 25 feet head. Jadinya berapa kita kira? 2 tambah kita total semua ni.
2 tambah 0 tak payahlah. 2 tambah 69, kita kira 70 juga. Lepas tu tambah pula dengan 25. Okey, kita dapat 97 sahaja. 97 feet head. Nampak dekat sini. Dekat sini saja kita boleh tahu dah 63 mm hanya menggunakan 97 feet head. Dan 50 mm dia punya pressure dia lagi tinggi untuk kita apa orang kata, untuk kita pilih pump kita. Maksudnya kita kena pilih pump yang kuat sikit kalau kita guna pipe 50 mm. Tapi kalau kita guna pipe 63 mm, kita hanya cari pump yang sedang-sedang ini saja. Nampak macam sikit tau, tapi sebenarnya berbeza. Okey, bila kita dah dapat semua data ni, kita dah dapat berapa gallon yang perlukan, berapa head yang kita perlukan. Jadinya kita bawa keluar lah. Saya biasa akan bawa keluar terus. Okey, 35 gallon, 35 gallon GPM dengan kita ambil 97 feet head. Jadinya kita kena buka performance curve chart untuk pump kita. Okey, kita back kepada performance curve pula. Okey, sekarang kita tengok kepada performance curve pump Leo. Sebab kita biasa pakai pump Leo. Korang kena cari yang model ni tau, ACM ni. Ni model ACM ni, sebab yang ni paling mudah untuk didapati lah dekat kita punya tempat. Ataupun korang boleh pakai pump Shim juga. Mana-mana pun boleh lah. Janji korang boleh dapatkan performance curve dia. Saya dapatkan online ni senang. Tengok, liter per minit kita tadi 35 baru kat sini je. Ini 30 kat sini lah. 35 area sini. Okey, 35 kat situ. Lepas tu feed head kita ambil 100 lah katakan. Kita tarik sini. Okey, kita tarik sampai atas. Jadinya dekat mana yang paling sesuai? Ialah ACM 220CH2. Nampak kat situ? ACM 220CH2 yang paling sesuai lah untuk kita punya kebun. Kat mana kita nak tahu ACM ni berapa horsepower? Jadinya kita tengok kepada bawah ini. Okey, kita tengok pada ni. ACM 220CH2 ini pumpnya. Kita ada 3 phase AC, model AC. ACM ni model ni kita boleh tengok ni. Kalau ada M ni maksud dia single phase. Kalau tak ada M, dia bukan single phase lah. Jadinya pump itu ialah 3 horsepower. Kat sini kita kena pakai pump inilah. Pump inilah kita kena pakai. Untuk support 4000 polybag menggunakan saiz pipe yang tadi tu. Boleh nampak tak dekat situ? Dia nak kata susah sangat, tak susah sangat, tapi kena belajar lah benda ni. Dia tak susah sangat. Yang ni memang confirm air akan sampai lah guna pump 3 horsepower ni. Okey. Memang dia akan duduk atas daripada 30 PSI, maintain je. Jadinya kat situ kita dah dapat pump kita. Jadi kalau kata kita nak guna pump yang murah sikit, kita nak guna pump 2 horsepower. Sebagai contoh, macam saya pakai pump ACM 150 ni. Macam mana saya boleh guna pump ACM 150 ni? Ialah saya punya kebun tu bentuknya segitiga. Macam ini. Kebun saya tu bentuknya segitiga. Jadinya hantar air kat sini lebih kurang 100 meter sahaja. 100 meter. Itulah 100 meter kat sini. Okey. Lepas tu yang paling panjang dekat sini lebih kurang dalam berapa lebih kurang dalam 150 kaki kat sini. Okey. Lepas tu yang kat depan ni pendek aja, 50 kaki aja. Lebih kurang macam tu ke tak sampai 50 kaki. Saya rasa tak sampai, lebih kurang 25 kaki je sebelah. Yang sebelah sini lagi 25 kaki. Yang ni 150. Jadi saya pecahkan plot saya. Sebelah ini 4000. Sebelah lagi 4000. Okey, nampak kat situ. Jadinya lain kebun lain saiz pump dia. Dia tak boleh sama. Jadi saya dah kira dah. Panjang pipe ni saya dah kira menggunakan friction loss tu. Saiz pipe apa yang sesuai. 20 ke 16 mm ke. Lepas tu panjang ini saya pakai 50 pun dah memadai untuk saya punya kebun. Lepas tu saya select pump yang sesuai untuk pump ni. Jadinya kalau korang, kebun korang lain daripada kebun saya ni, kalau korang select pump yang sama macam saya,
dia tak akan dapat result yang sama. Faham tak? Jadinya korang kena kira sendiri. Kalau nak saya kira, letih lah saya dah buat video macam ni, suruh korang kira, bukan saya yang kira. Jadi korang kena kira sendiri. Tak susah mana. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan, korang boleh drop komen, nanti saya cuba jawab lah. Ataupun korang boleh tengok balik video ni, macam mana cara kiraan dia. Okey, korang boleh praktis dulu untuk 1000 polybag ataupun 2000 polybag. Korang boleh tengok. Saya boleh jamin kalau saya buat kiraan untuk 2000 polybag, kita hanya pakai pump ACM 75 je. Pump ACM 75 bermaksud pump tu kat sini ACM 75. Okey, ini ACM 75. ACM 75 ni, pump ini hanyalah pump 1 horsepower, tapi boleh support 2000 polybag. Tapi dengan syarat menggunakan pipe 50mm. Korang try kira. Kalau korang dapat kiraan dia ni, memang cantik sangat lah. Memang maksudnya korang dah faham tu. Okey, itu saja daripada saya. Apa-apa soalan nanti korang boleh drop kat komen. Saya try jawab kalau saya sempat jawab. Okey, Assalamualaikum.